Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar tentang perluasan kuasa British di Melaka. Okey, macam mana British berjaya mendapatkan Melaka. Okey, di akhir sesi PDPR, murid dapat yang pertama, mengenal pasti faktor pakatan British Belanda. Kenapa ada pakatan di antara British dan juga Belanda? Yang kedua, mengenal pasti kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. Apa kesan dia bila mereka buat perjanjian terhadap alam Melayu? Kita flashback balik. Ni adalah negara-negara Selat. Pulau Pinang dia berjaya dijajah oleh British pada tahun 1791. Manakala Singapura berjaya dijajah oleh British pada tahun 1824. Jadi Melaka tahun bila pula? Abad ke-16 hingga ke-19. Pada sini Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau ni dia merupakan pewaris kepada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Kesultanan Johor Riau ni menguasai Pahang, Johor, Singapura, Lingga dan juga Riau. Dan Kesultanan Johor Riau ni ada hubungan yang baik dengan Belanda. Abad ke-19, Singapura. Singapura direbut oleh British dan juga Belanda. Belanda kata Singapura ni di bawah pengaruh dia. Manakala British kata dia dah berjaya buka pertempatan untuk mendapat keizinan untuk buka pertempatan di Singapura. Jadi berlakulah pertikaian. British seronok. Sebab dia berjaya dapat kawasan di Singapura. Manakala Belanda rasa tak puas hati. Seterusnya, jadi bila tak puas hati, akhirnya mereka pun buat pakatan. Pakatan British Belanda. Apa yang mereka buat? Apa yang mereka berpakat? Kita tengok dulu. Kenapa mereka berpakat? Yang pertama, untuk menamatkan pertikaian di antara British dan juga Belanda berkaitan dengan Singapura. Sebelum ni kan mereka mereka bertelingkah. Singapura tu milik siapa? Jadi mereka pakat untuk menyelesaikan masalah ni. Yang kedua, sebab dasar persahabatan British dan juga Belanda di Eropah. Pada satu masa dulu, Belanda pernah minta tolong British untuk jaga kawasan dia ketika berlakunya perang Napoleon. Kita dah belajar tentang ni pada bab yang pada topik yang lepas. Yang ketiga, mereka nak menyelesaikan untuk perdamaian. Kalau tengok kat sini, Belanda dengan British dah berperang sebanyak 4 kali. Jadi untuk kali ni mereka dah berpakat. Tak nak lagi dah bergaduh. Jadi nak mencari jalan penyelesaian yang baik. Kesan dia. Jadi bila berpakat, apa kesan dia? Yang pertama, termeterai Perjanjian London 1824. Di mana hasil pakatan tu mereka bersetuju untuk buat satu perjanjian, iaitu Perjanjian London. Yang kedua, berjaya menamatkan pertikaian dan juga hubungan tegang dua kuasa Eropah. Dan yang ketiga, yang paling best, British dapat menguasai Melaka. Ini seperti apa yang dikehendaki ataupun yang diimpikan oleh British. Perjanjian London 1824. Tengok dulu apa butiran dia. Yang pertama, tarikh dia dibuat pada 17 Mac 1824. Di London, England.
Pihak yang terlibat mestilah British dan juga Belanda. Kandungan perjanjian dia, wilayah pengaruh, kewangan dan juga perdagangan. Dan apa yang menyedihkan, perjanjian ni dibuat tanpa merujuk kepada Raja-Raja Melayu. Sedangkan kawasan terlibat adalah kawasan di alam Melayu. Iaitu terutamanya Tanah Melayu, Indonesia dan juga Singapura. Okey, kita throwback lagi, kita flashback lagi. Sebelum perjanjian London 1824. Pada ketika ni, British menguasai Pulau Pinang, Bangka-Hulu dan juga Singapura. Manakala Belanda menguasai Melaka, Betawi dan juga Riau, Lingga. Selepas perjanjian dibuat, apa yang berlaku? British menyerahkan Bangka-Hulu kepada Belanda. Manakala Belanda menyerahkan Melaka kepada British. Jadi mereka tukar kawasan. Akhirnya jadilah macam ni. Ada kesan perjanjian ni. Yang pertama, pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat. Jadi kalau tengok ke sini, British menguasai Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Manakala kawasan di dalam yang berwarna oranye ni. Manakala Belanda pula menguasai Bangka-Hulu, Betawi dengan Riau, Lingga. Jadi mana kata dekat bawah ni lah, kawasan ni, bawah Indonesia ni. Jadi dalam perjanjian ni juga, mereka tidak dibenarkan membuka kawasan melepasi sempadan ni. Contohnya British tak boleh buka kawasan melebihi garisan ni. Sama juga Belanda pun tak boleh buka kawasan melebihi garisan ni. Jadi makna kata masing-masing ada kawasan. Yang kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau sebelum ni terdiri daripada Johor, Singapura, Pahang dengan Kepulauan Riau Lingga. Tapi bila berlakunya perjanjian London ni, Singapura jadi hak milik British. Secara rasminya lah. Yang kedua, Pahang. Pahang bila tengok, bila pemimpin Pahang tengok berlakunya masalah ni, jadi kerajaan Pahang cuba bebaskan negeri dia daripada kekuasaan mana-mana kerajaan. Jadi mana kata akhirnya Pahang menjadi negeri bebas dan berdaulat. Jadi mana kata Pahang berjaya berjaya keluar daripada kekuasaan Kesultanan Johor Riau. Jadi yang keempat, Kesultanan Kepulauan Riau Lingga dimiliki oleh Belanda, dan Belanda menghapuskan Kesultanan Riau Lingga. Jadi makna kata berakhirlah Kesultanan Riau Lingga setelah berlakunya perjanjian London 1824. Yang ketiga, Selat Melaka di bawah penguasaan British. Kita tengok H kat sini. Kenapa British berjaya menguasai laluan Selat Melaka? Sebab yang pertama, kalau tengok dekat Selat Melaka tu, ada 3 pelabuhan yang hebat. Yang pertama, pelabuhan di Pulau Pinang, kemudian pelabuhan di Melaka, yang ketiga, pelabuhan di Singapura. Bila British berjaya menguasai ketiga-tiga tempat ni secara tak langsung, British juga berjaya menguasai Selat Melaka. Selat Melaka ni penting. Sebab dia adalah laluan utama kapal dagang daripada barat nak ke timur, daripada timur nak ke barat. Kesimpulannya. Kalau tengok sini, British dan Belanda bertindak
tanpa melibatkan raja-raja Melayu. Jadi maknanya kata segala keputusan yang dibuat oleh British dan juga Belanda semuanya tak ambil peduli pun tentang pendapat raja-raja Melayu. Sedangkan mereka berebutkan kawasan di kawasan raja-raja Melayu. Okey, kemudian kita dapat lihat lagi strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan yang pertama, pakatan. Yang kedua, perjanjian. Jadi makna kata cara British dengan Belanda ni sangat bijak. Sebab memerlukan serangan fizikal, tak perlu berperang. Boleh selesai dengan baik. Jadi ini menunjukkan apa? Pentingnya kepada kita untuk mempertahankan kedaulatan negara daripada pencerobohan kuasa asing. Jadi makna kata jangan terlalu percaya dengan orang luar ataupun kuasa asing, dan juga kita perlu berusaha bersungguh-sungguh. Jangan mudah terpedaya dengan cakap-cakap ataupun dengan pujukan kuasa asing. Sebab apa yang dicakap mesti ada niat dia, mesti ada impian dia. Jadi sampai bila dah berlakunya perjanjian London 1824, maka British berjaya menguasai tiga tempat. Yang pertama Pulau Pinang, yang kedua Singapura, dan yang ketiga Melaka. Jadi habislah ketiga negeri ni. Okey. Dah habis. Okey, tak apa. Kalau tak faham nanti pelajar boleh tanya kepada saya apa yang tak faham. Kemudian pelajar boleh teruskan untuk jawab soalan-soalan yang saya sediakan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.